Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal 'ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Sadaqallahu wa rasuluh. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Dan hendaklah syukur engkau, hai talib, hai penuntut ilmu, atas nikmat lidah ini, yakni nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita ini, dengan memelihara lidah daripada barang yang, yakni daripada menuturkan ataupun mengucapkan barang yang apa-apalah perkataan, ucapan yang tiada dijadikan akan dia, akan lidah, kerana barang itu, daripada berkata-kata dengan yang dilarang, seperti berdusta. Baik tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita masih lagi membicarakan tentang anggota lidah yang merupakan nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita secara percuma. Kita tak perlu bayar lidah ni. Sebab itulah bila benda tak perlu bayar ni, sebenarnya ni satu perkara, satu nikmat yang sangat besar nilainya, walaupun tak perlu dibayar. Sebab yang jadikan lidah ni untuk kita ialah Allah Ta'ala. Sebab itulah dia nilai dia mahal tuan-tuan. Sebab lidah yang ada pada kita ni bukan untuk makan, bukan untuk buat lauk, tapi untuk menjadi anggota yang boleh jadi saluran untuk kita dapat pahala, sebagaimana yang kita dah bahaskan pada minggu-minggu yang lepas. Dengan lidah ni kita boleh buat pahala tuan-tuan. Maknanya kita dapat buat ibadat dengan lidah ni. Jadi oleh kerana itulah kita wajib bersyukur. Wajib tuan-tuan, bukan sunat, bukan disukai, tapi wajib
Maknanya kalau tak bersyukur, berdosa kita. Kerana lawan daripada syukur ialah kufur. Ini yang kita kena ingat. Lawan daripada syukur ialah kufur. Maka di antara tanda syukur kita atas nikmat lidah yang Allah Ta'ala beri ini ialah kita jaga dia, pelihara dia, daripada digunakan untuk bercakap, untuk bertutur dengan perkara-perkara yang bukan perkara itu jadi tujuan Allah Ta'ala cipta lidah untuk kita. Tujuan-tujuan ataupun perkara-perkara yang Allah Ta'ala jadikan lidah untuknya, kita dah bincang pada minggu lepas. Baca Quran, baca hadis, amar ma'ruf, nahi munkar, saling nasihat menasihati, tolong manusia lain. Itu semua kita dah bincang. Hari ni musannif kitab kita kata kena jaga mulut kita daripada perkara yang dilarang. Contohnya berkata-kata dalam perkara berdusta ataupun berbohong. Dan berdusta ni pula yang dimaksudkan dalam berdusta di sini ialah berdusta yang menyakiti akan orang yang lain. Dengan cakap bohong kita tu, dengan cakap dusta kita tu, menyakiti orang yang lain, maknanya menganiaya orang lain. Maka itu dosa besar. Berdusta yang menyakiti orang lain tu berdosa besar. Contohnya kita berbohong tentang seseorang, kita tuduh dia mencuri contohnya, padahal dia tak mencuri. Maknanya kita berdusta. Dan tuduhan begitu, dusta itu menyakitkan dia, maknanya menganiaya dia, menjadikan hidup dia susah sepanjang hidup. Kerana apa? Kerana kita berdusta terhadap dia. Maka itu dosa besar. Satu dosa berdusta, yang kedua menyakiti orang. Double, jadi dosa besar. Bersalahan berdusta yang tidak menyakiti. Dusta, bohong tapi tidak menyakiti orang. Maka iaitu dosa juga, tapi dosa kecil. Dosa kecil. Contohnya apa? Contohnya orang buat lawak lah kan, buat dusta, cakap bohong tapi tujuan lawak aja. Dosa tetap dosa, tapi taklah termasuk yang dikatakan dosa yang besar tadi. Sebab buat lawak tu untuk diri kita sendiri je. Kecualilah kita buat lawak untuk merendahkan orang lain, menghina orang lain, itu termasuk menzalimi orang lain, itu masuk dosa besar tadi. Itu dia. Kecuali kerana hajat, ada juga dosa, ada juga dusta, cakap bohong, tapi tidak dianggap dusta. Kerana apa? Kerana ada hajat. Hajat yang syar'i, hajat yang diizinkan oleh syarak. Ada juga rupanya. Ada juga dusta, bohong juga, tapi dianggap tidak dusta dan tidak bohong kerana ada hajat syar'i. Bagus juga, baru kita tahu. Ada juga yang boleh juga kan. Ini yang seronok ni kan. Seronok lah boleh cakap bohong kan. Manusia kan suka cakap bohong.
apa nama ni, orang Melayu punya pantun, siakap senohong kan. Siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Itu dosa yang apa? Dosa yang pertama lah. Itu dosa yang pertama tu. Bila mencuri maknanya menzalimi orang. Tapi musannif menyebut ada juga yang kelihatannya dusta, tapi oleh kerana ada hajat syar'i yang diharuskan, maka boleh. Maka tiada ada ia dosa, tak berdosa lah. Seperti apa? Seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Mendamaikan antara manusia. Orang bermusuhan, si A bergaduh dengan si B, A dengan B ni berjiran je, bukan orang jauh pun. Memang kita biasa bergaduh pun orang dekat-dekat, jiran kita, orang kampung kita, orang taman kita, orang pejabat kita, adik-beradik kita, orang dekat-dekat je. Tak ada kita gaduh orang jauh-jauh. Ada kita gaduh orang jauh-jauh. Tuan-tuan ada gaduh dengan orang mereka? Ada. Gaduh dentang-dentu pun gaduh dengan orang mereka. Jarang sangatlah kan. Kita akan bergaduh ni meninggi suara, bermasam muka, tak tegur-menegur, bukan 3 minggu, 3 tahun. Orang dekat-dekat je. Jadi ada dah sisi sini orang surau Raudah lah tu, dah mengaji dengan Ustaz Ma'nur, mengaji kitab Nur Bergati ni, ada rupa-rupanya boleh bercakap yang bunyinya macam berdusta tapi tak berdosa. Ini bukan bohong sunat Ini bukan bohong sunat. Ini bohong, ini bukan dikatakan bohong sebenarnya. Walaupun kelihatan macam bohong. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nas dia, ada sandaran dia, ada dalil dia. Ini bukan cakap sendiri, bukan cakap saya sendiri. Rupanya ada hadis dia. Laisa bil kazzab man yuslihu bainan nas. Artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Hadis rawahu Syaikhan, riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, tuan-tuan. Ini hadis sahih, kuat ni. Imam Bukhari, Imam Muslim ni. Maknanya bila mana seseorang itu nak mendamaikan antara pihak ataupun orang yang bergaduh, bermusuh-musuhan, saling benci-membenci, saling sabotaj, si A sabotaj B, B sabotaj A, rumah sebelah sabotaj pokok bunga dah, sabotaj gate lah, orang tu baru cat. Orang Melaka kan tak tahun cat apa, gate, pintu gate. Dia tak kata gate, pintu gate kan. Nak raya je cat pintu gate. Sabotaj, macam-macam. Maka akhirnya ada dah orang surau Raudah ni, macam mana nak mendamaikan. Jumpalah si A, sembang, sebut si B ni nak berdamai, contohnya lah, nak berdamai. Taklah cakap direct nak berdamai dulu kan. Mungkin cakap si B memuji-muji dulu ke. Jumpa si B pula, kata si A ada puji si B. Lama-lama kendur sikit, rasa benci, rasa musuh. Akhirnya jumpa pagi-pagi bangun nak jogging, pandang kiri kanan, nampak jiran A nampak B, B nampak A, dah mula senyum. Besok dah mula angkat tangan, lusa dah bersalam. Itu sebelum PKP lah. Sebelum Covid dah bersalam-salaman, dan akhirnya berpeluk-pelukan kerana rasa bersalah. 3 tahun
tak bertegur siapa, padahal jiran tetangga. Itu contohlah tuan-tuan. Itu contoh mendamaikan antara manusia. Termasuk juga mendamaikan ni maknanya memperelokkan hubungan. Contohnya orang yang isteri lebih daripada seorang, nak mendamaikan, nak mententeramkan isteri empat lah, tiga lah, cerita madu tiga kan. Jadi nak mendamaikan, jumpa isteri yang isteri muda kata awaklah yang paling cantik dalam dunia kan. Jumpa isteri nombor dua pun cakap awaklah yang paling cantik, tak ada orang lagi cantik daripada awak kan. Jumpa isteri tua pun cakap benda sama juga. Jumpa isteri tua pun sama, awaklah paling cantik dalam dunia, tak ada yang cantik, padahal dah tiga dah tu. Tapi maknanya tujuannya untuk apa? Menyukakan hati isteri kan. Jadi itu nampak macam bohong juga. Jumpa isteri pertama kata sedap masak awak ni. Ialah isteri pertama belajar daripada mak dia belajar daripada nenek dia. Memanglah sedap kan. Nasi goreng sedap, asam pedas lagi sedap kan. Isteri yang ketiga ni pula main belajar masak daripada internet kan. Daripada internet, mana nak lawan isteri pertama. Tapi jumpa isteri ketiga sedap jugalah, sedap sungguh awak punya asam pedas ni kan. Macam nenek saya masak kata. Tapi padahal dalam hati cakap lain kan. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk mendamaikan, untuk memperelokkan hubungan. Maknanya termasuk dalam hadis, ada hadis lain juga yang menyebut dalam soal suami isteri, maknanya isteri yang lebih daripada satu ni pun dianggap termasuk dalam pengertian tadilah. Saya tak ada pengalaman lah. Tuan-tuan ada pengalaman? Kira kita senasib mana? Tapi kalau bohong nak kahwin lagi satu, itu masuk bohong lah. Bohong pada calon isteri nombor dua kata masih bujang contoh, itu bohong lah. Bohong lah itu. Ataupun berbohong pada isteri pertama, itu bohong lah. Sebab itulah kalau nak kahwin lebih ni tuan-tuan, cakap jadi orang kata be gentleman je lah. Cakap terus terang, tak ada masalah sebenarnya. Be gentleman, yalah. Kata tok guru saya, orang ni yang boleh kahwin tiga ni, yang boleh kahwin lebih satu ni ada tiga orang, tiga jenis dia kata. Ada tiga jenis orang yang boleh kahwin lebih satu. Semua tunggu je ni. Menunggu. Lambat pula ustaz ni juga. Masa ni pula dia minum air. Yang pertama ni kata tok guru saya, ialah tok guru lah. Jenis tok guru, jenis orang alim ni. Sebab itulah kita biasa dengar tok-tok guru kahwin daripada satu, lebih daripada seorang. Kadang-kadang ada orang kampung offer anak. Kadang-kadang yalah tok guru. Sebab tok guru ni dia jadikan perkahwinan lebih daripada seorang ni dengan ilmu yang dia ada sebenarnya ada tujuan juga. Ada tujuan. Antaranya dia nak tahu tentang hukum-hukum contohnya. Nak memahami tentang hukum-hukum yang terutamanya yang melibatkan orang perempuan. Sebab hukum yang melibatkan orang perempuan ni rumit tuan-tuan. Rumit saya pun sampai hari ni tak berani sangat nak cakap tentang bab-bab haid contohnya.
Sebab kadang-kadang orang perempuan ni, setiap orang perempuan ada lain dia punya masalah haid dia. Itu tok guru, sesuailah dengan kealiman dia. Tok guru ni maknanya bukan sekadar belajar dapat ijazah. Jadi tok guru tak ada, tuan-tuan. Tok guru ni mengaji pun berpuluh tahun, menguasai banyak bidang-bidang ilmu, bukan sekadar mengajar fiqh, mengajar kitab penawar hati ni, tak jadi tok guru lagi. Itu kena faham tu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama ni kita masuk tak? Tak masuk tak masuk list yang pertama ni. Yang kedua ialah raja. Raja, sultan lah. Sebab raja ni, sultan ni, dia menjaga kepentingan rakyat. Raja ni dia ada kuasa, dia ada harta, kan? Maknanya kadang-kadang perkahwinannya dengan lebih daripada seorang ni sebenarnya untuk dia memahami masalah rakyat dia, untuk dia menaungi kesusahan rakyat dia, dan sebagainya. Itu raja. Yang kedua tak masuk juga kita. Ini yang kecewa ni kan. Ada yang ketiga, tak apa. Yang ketiga kata tok guru saya ialah orang kaya, dia kata. Wah, ini yang semangat ni. Orang kaya, orang yang banyak harta lah. Ya, kita ni kaya pun kalau kita duit, katakan tengok akaun kita ada 5 juta duit. Nak buat apa duit 5 juta? Kadang-kadang orang duit banyak ni pun 5 juta, tapi nak sarapan, cari sarapan kampung juga. Makan apa? Makan lontong juga. Tak ada orang kaya contohnya dia makan lontong 20 mangkuk contoh, tak ada. Dia makan tu juga satu. Jadi makna orang kaya ni sebenarnya apa yang nak buat dengan duit dia? Jadi antaranya sebenarnya tuan-tuan, dia boleh berkahwin lebih sebab dia ada kemampuan dan dia ada kemampuan dari segi harta untuk apa nama ni, beri kebajikan pada orang-orang perempuan yang mungkin teraniaya, yang mungkin ditinggalkan, yang mungkin kematian, yang mungkin macam-macam lah. Jadi dia boleh kahwin lebih. Tapi itulah saya kata tadi, kalau dia nak kahwin lebih, dia kena gentleman lah. Janganlah berbohong. Itu je. Orang perempuan ni, isteri, contohlah isteri pertama ni, dia sebenarnya lebih kenal suami dia. Kahwin dengan suami pun dah 50 tahun, dah 40 tahun kahwin dengan suami. Dia tahu perangai suami dia, dia tahu suami ni semayang tak semayang, dia tahu suami dia adil ke tak adil. Tiba-tiba minta nak kahwin lain, maknanya kalau dia percaya dengan suami dia seorang yang berkarisma lah orang kata, gentleman lah, memang adil, memang bertanggungjawab, apa masalahnya untuk diizinkan suami dia? Tapi masalahnya itulah, dengan isteri yang pertama ataupun tak terjaga kan, semayang betah ke mana, enjoy dengan kawan-kawan dia, rumah tangga tak peduli, anak tak peduli, tiba-tiba nak kahwin satu lagi. Itu yang orang perempuan tak suka tu. Nak kahwin satu lagi pula, anak dara pula. Kalaulah apa nama ni, yang nombor 2 tu yang nak dikahwini tu, contohnya tara-tara dia jugalah, orang perempuan yang kematian suami ke sebagainya kan, yang miskin. Itu pun adalah kata pertimbangannya kan. Ini anak dara, maknanya macam mana orang tua ni boleh dapat anak dara? Mestilah pandai memikat kan, itu je. Itu yang kena faham. Nabi SAW pun walaupun dia kahwin apa ni, Siti Aisyah tu anak dara, tapi selepas kematian Khadijah. Kena ingat tu.
Maknanya Khadijah tu tak pernah dimadukan, tak pernah dimadukan. Dan ketika itu umur Nabi dah 50-an, awal 50-an. Sekitar 51 52 tahun. Masa itulah Nabi kematian Khadijah, kemudian kahwin dengan Aisyah. Ada yang mengatakan sebelum Aisyah Nabi berkahwin dengan Saudah, seorang wanita yang agak berumur. Ada yang 50. Tuan-tuan ada yang dah umur 50 dah. Kalau ikut sunnah Nabi boleh. Tapi tak boleh ni lah kan. Kena, janganlah cari anak dara kalau ada isteri pertama. Memang jadi masalah. Jadi itulah. Hari ni bab apa ni? Hari ni saya ceramah bab lain tak ni. Sebab kadang-kadang orang tak berani nak bercakap bab ni, bukan apa kan. Saya rasa sensitif lah sebagainya. Tapi sebenarnya ini pun bab ilmu juga. Kita kena faham keharusan dalam Islam ni, ada keharusan, bukan ada galakkan. Bukan kita digalakkan kahwin lebih, tidak. Yang digalakkan ialah berkahwin. Maknanya kalau bujang digalakkan berkahwin. Tapi kalau kita untuk beristeri lebih daripada seorang, itu keharusan je. Itu pun keharusan dengan apa namanya syarat. Contohnya syarat paling penting ialah adil. Adil yang paling susah tuan-tuan. Isteri pertama badan dah triple XL kan. Calon isteri nombor isteri yang kedua ni pula bujang pula, anak dara saiz S lagi pakaian dia. Nak beli baju raya, nak beli kain untuk buat baju raya, orang rumahnya pertama triple XL saiz dia. Takkanlah sama kan saiz kain dengan yang bini pertama, bini kedua. Itu yang susahnya nak beri keadilan. Bukan senang tuan-tuan nak beri keadilan ni. Itu sebab orang lelaki yang ada isteri lebih satu ni, ke akhirat besok, kalaulah ketika di dunia dia tak memberikan keadilan pada isteri-isterinya, dia akan jalan sengit besok kat jalan sengit sebelah, dekat padang mahsyar nanti. Masa itulah kita tahu engkau ni ada isteri lebih punya jalan sengit je kan. Kat dunia kita nampak dia seorang je, solo je kan. Rupanya ada banyak cawangan rupanya. Jadi maknanya tuan-tuan, yang penting dalam soal apa yang kita bincangkan hari ini ialah dusta ni ada yang dosa besar, ada yang termasuk dosa kecil, dan ada juga yang tidak berdosa. Syaratnya kita belajarlah. Kita tahu. Ini ilmu dia tuan-tuan. Bahkan terkadang wajib, ada juga wajib rupanya. Bahkan terkadang wajib berdusta, ada juga dusta yang wajib. Baru kita tahu. Selama ni kita tahu bohong sunat ni kan. Bohong sunat ni istilah siapa ni? Bukan istilah kitab bohong sunat ni. Ni istilah Piramli kot. Bohong sunat. Tapi kata musannif kitab ni, bahkan terkadang dusta tu wajib berdusta. Wajib berdusta. Seperti apa? Seperti melihat ia seseorang akan orang yang haram dibunuh. Orang yang haram dibunuh, tapi dikejar orang, contohnya dikejar orang ataupun diburu orang sebab nak bunuh dia. Yang bersembunyi ia orang itu daripada orang yang zalim, yang menghendaki membunuhnya, gangster ke, along ke kan, contohlah. Sebab nak bunuh orang ni tuan-tuan bukan boleh bermudah-mudah. Islam ada keharusan orang-orang tertentu yang ada keharusan untuk dibunuh. Contohnya orang tua yang berzina contohnya.
yang dah berkahwin tiba berzina, maka wajib direjam dengan batu sampai mati kan. Bukan sekadar untuk dia, untuk pengajaran orang lain juga. Itu dalam hukum hudud. Itu karusan boleh bunuh, balasan bunuh, membunuh orang, bunuh balas bunuh kan. Itu pun diharuskan. Tapi kalau semata-mata kesalahan-kesalahan tertentu, contohnya dia salah pada orang lain lah, taklah boleh sampaikan, boleh dibunuh. Yang ni yang kita kena jaga-jaga tuan-tuan. Kadang-kadang kita dikuasai oleh nafsu. Dikuasai oleh nafsu. Contohlah, orang masuk mencuri rumah kita kan, bangun-bangun tengok belakang rumah kita kopak kan, apa kita cakap? Aku dapat orang ni, aku pegal kepala. Itu nafsu kita, nak pegal kepala orang. Itu yang kadang-kadang dapat tangkap, kita pukul sampai mati. Itu bahaya tuan-tuan. Habis kita keroyok kata, pukul sampai mati. Dah mati tengok rupanya orang lain, kan tuan-tuan menyesal. Dah pukul sampai mati dah ni, puas hati ni. Tadi nak pegang kepala orang, ni dah pukul sampai mati orang ni. Bila cek-cek rupanya orang lain yang mencuri. Contohlah, akan menyesal. Kita pula masuk dalam pula. Sebab tu dah jaga-jaga dalam perkara ni. Jadi kalaulah orang yang nak dibunuh orang kerana teraniaya, contohnya, ataupun nak dizalimi oleh orang lain, maka wajib berdusta. Kerana apa? Kerana melepaskannya orang yang lari daripada diburu tadi, daripada dibunuh oleh orang yang zalim itu. Itu dia. Dalam kes ni dusta yang wajib. Dusta yang wajib. Itu dia. Dan ada jugalah pengecualian lain dalam soal dusta ni, bohong ni. Contohnya dalam peperangan. Dalam peperangan yang penuh dengan strategi, penuh dengan tipu daya, memang perang. Bila perang ni memang jangankan berdusta, bunuh orang pun boleh, nama pun perang. Itu dia. Dalam hadis menyebut al-harbu khid'ah. Peperangan itu satu tipu daya. Tipu daya ni maknanya penggunaan intelligence, penggunaan kebijaksanaan dalam nak menghadapi peperangan. Takkanlah dalam peperangan berlawan dengan musuh agama, contohnya musuh-musuh Islam. Takkanlah dalam berjumpa dengan musuh-musuh Islam kita nak cakap lurus je. Dia tanya, berapa orang askar awak? Adalah 1000 orang. Kita cakap lurus. Sebab awak cakap, kenapa cakap lurus? Tak boleh bohong kata. Tak boleh berdusta. Itu bukan, itu nama tak pandai tu, tidak cerdik. Itu contoh dalam peperangan. Dia ada fiqh dia sendirilah dalam bab peperangan. Sebab itulah dalam peperangan Khandaq ataupun Ahzab, ada seorang tentera bagi pihak musyrikin tiba-tiba jumpa Nabi masuk Islam. Masuk Islam, maka Nabi tidak mengisytiharkan dia masuk Islam, tapi Nabi arahkan dia supaya kekal dalam tentera musuh. Untuk apa? Untuk kacau bilaukan tentera musuh. Untuk kacau bilaukan tentera musuh, yang akhirnya bila datang bantuan daripada Allah yang berupa angin kuat, ribut dan sebagainya, tambah lagi dengan kacau bilau yang berlaku di antara puak-puak Ahzab yang ada masa itu, akhirnya mereka mengalah dan beredar daripada medan peperangan.
Itu contohnya. Dan banyak lagi sebenarnya kalau tuan-tuan rajin baca dah tentang kisah-kisah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi pun menghantar spy, menghantar spy masuk ke dalam musuh, mencari maklumat, mencongkel ke rahsia-rahsia musuh. Jadi kalau jadi spy dalam peperangan, masuk gelanggang musuh, takkanlah cakap lurus je kan. Ya, awak ni siapa? Saya spy. Contohnya, saya ni spy. Ya, pasal awak cakap awak spy pula? Saya tak boleh bohong. Itu maknanya tak cerdik lah. Tu ngaji tak habis orang kata. Ngaji tak habis. Okey dah? Faham dah? Dan seperti mengumpat, dan maknanya dia ataf kata balik pada cerita yang atas, iaitu barang yang tiada dijadikan dijadikan lidah tu kerana barang tu. Seperti yang atas sebut apa? Seperti berdusta. Yang bawah ni seperti mengumpat. Seperti mengumpat. Iaitu yang dikatakan mengumpat ni apa? Menyebut engkau akan saudara engkau. Kita cerita tentang saudara kita. Mengumpat ni pun biasa bercakap tentang orang yang rapat dengan kita. Bercakap tentang saudara-saudara se-Islam kita. Kita jaranglah mengumpat orang yang lain daripada saudara Islam kan. Jarang kita mengumpat orang Amerika ke, kita mengumpat orang England ke, jaranglah kita mengumpat, jarang. Yang kita umpat saudara-saudara Islam kita sendiri. Itu inilah yang lumrahnya, yang seronoknya kan. Mengumpat saudara-saudara se-Islam kita. Baik, engkau menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan, dengan ucapan, yang benci ia saudara kita tu akan perkataan tu, akan cakap kita tu jika didengarnya. Jika didengarnya memang dia takkan suka. Contohnya lah, kawan kita ni contohlah kawan kita ni dia nak contohkan, katakanlah kawan kita ni bergaduh lah kat rumah, kita duduk sebelah rumah dia, kita dengar lah dia bergaduh dengan isteri kan. Itu dia dengan isteri lah punya hal lah. Kita dengar kemudian kita cerita pada orang lain. Dia bab mengumpat ni tuan-tuan, tak kira orang kita, tak kira kat masjid pun mengumpat. Kat surau pun mengumpat. Kalau kat kedai mamak lagilah kan, mengumpat. Seronok mengumpat ni, cerita tentang hal orang. Yang kita tak mengumpat bila? Masa semayang je tak mengumpat. Masa semayang je kita tak mengumpat. Semayang Zuhur 10 minit, tu dah tak mengumpat. Itu hebatnya semayang. Lepas salam, mengumpat balik. Tak sempat keluar tangga masjid pun dah mengumpat balik dah. Jadi maknanya kita pun mengumpatlah orang ni, cerita tentang orang ni bergaduh suami isteri pada orang lain. Cerita tu cerita benar, memang betul suami isteri ni bergaduh, tapi kita cerita pada orang lain. Orang lain ni pula cerita pada orang lain. Orang lain cerita pada orang lain. Orang lain ni cerita akhir pada orang yang kita umpat. Dia berangkai-rangkai kan. Maka cerita tu bila dengar pada orang yang kita umpat, memang dia tak suka lah. Itu namanya mengumpat. Kalau orang kata ini cerita betul, memang betul lah tu. Kerana betul lah dia katakan mengumpat. Kerana cakap betul tentang orang tu lah, maka dia katakan mengumpat.
Kalaulah cakap yang dusta, cakap yang bohong, orang tu orang kata bertengkar laki bini cuma angkat suara, kita menambah pula, aku dengar dak tu kan. Kita kan orang Melaka panggil, semua panggil dak kan. Dak mat tu dia pukul nyonya, dia pukul si nyonya bini dia. Mula-mula asalnya cuma bergaduh mulut je, tambah pula pukul dengan kaki, dengan tangan, siap flying kick kan. Menambah-nambah, itu dah bukan sekadar mengumpat, itu dah masuk bab dusta pula. Berbohong, double dah dosanya. Tapi inilah yang sering berlaku, lumrah berlaku, dan orang tak merasa berdosa dengan perkara ini. Jadi kena faham tuan-tuan, jangan tak boleh jadi alasan mengatakan ini benda betul ni ustaz, memang dia bergaduh lagi bini. Dia bergaduh lagi bini, biasalah kan. Hadis Melayu kata apa? Hadis Melayu pula apa nama? Lidah tergigit macam mana? Sedangkan lidah lagi tergigit kan? Betul? Saya pun tak tahu sangat lah. Lebih kurang gitulah. Itu semua cerita Piramli je tu. Piramli. Itu bagusnya Piramli. Dia ajar benda yang baik ni, ikut filem dia pun ada pahala lagi untuk dia sebenarnya. Jadi kalau lidah dalam mulut tu pun kita tergigit, ini kan suami isteri kan. Itu je lah, biarlah diselesaikan. Yang kita cerita merata kenapa? Itu jadi satu hal yang lain pula. Maka iaitu haram dengan ijma' ulama. Apa yang haram? Mengumpat tuan-tuan. Dengan ijma' ulama. Apa makna ijma' ulama? Ijma' ulama ni makna persepakatan ulama. Apa maksudnya tu? Maksudnya begini tuan-tuan. Hukum mengumpat ni, kita tahu dalam hukum ni ada 5. Apa nama ni? Hukumnya halal kan, ataupun hukum wajib, sunat, makruh, 5 pula 4 kan. Wajib, sunat, makruh, haram. 5 lah, tambah lagi 1 harus kan. Jadi maknanya tuan-tuan, nak menentukan hukum tu, maknanya mengumpat ni masuk yang mana? Kalau kita buka dalam Al-Quran, buka dalam hadis-hadis Nabi SAW, tak ada pun satu statement yang mengata mengumpat itu haram, tak ada. Yang ada dalam Al-Quran ialah larangan mengumpat. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan mengumpat oleh seorang kamu akan seorang yang lain. Cuma dalam bentuk larangan. La, Arab kata la, melarang, jangan. Jadi larangan dalam Quran ni tuan-tuan, ulama bahaskan ada 2 jenis. Satu larangan yang haram, ada larangan yang bersifat makruh. Itu dia. Jadi nak kategorikan mengumpat ni masuk yang mana? Tengok lagi ayat-ayat lain, tengok buka hadis pula. Dalam hadis ada larangan dan ada ancaman pula. Dalam Quran pun ada larangan dan ada ancaman pada orang yang mengumpat. Ancaman bila buat mengumpat, dosanya macam mana? Contohnya, bila dikaji-kaji, ancamannya berat, dosanya berat. Dia punya, bukan dosa, dia punya seksaan bagi orang mengumpat ni pun berat. Banyak hadis menyebut. Maka ulama tengok semua ni, bincang semua, akhirnya mereka mengatakan haram. Maknanya haram, hukumnya haram mengumpat. Ini hukum yang paling basic, hukum asasnya. Larangan mengumpat adalah masuk dalam perkara haram. Itu yang dikatakan ijma' ulama, persepakatan ulama. Itu kena faham. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu, yakni ulama ni tuan-tuan, orang yang luas ilmu dia, mendalam ilmu dia. Ulama ni macam kita ni baca kitab, ulama baca Al-Quran, kaji hadis, itu ulama.
berpuluh-puluh tahun belajar. Kita ni baru nak start belajar kan. Tu dia. Baru buka kitab Penawar Bagi Hati, baru nak start lah. Itu lain. Sebab itulah pandangan orang yang tinggi ilmu berbeza, jauh berbeza daripada orang yang jahil. Tak sama orang alim dengan orang yang jahil. Macam orang hidup dengan orang mati lah beza dia. Ini kita kena faham. Jadi kebanyakan ulama mengatakan bahawa mengumpat, bahawasanya mengumpat itu dosa besar. Bukan masuk dosa kecil. Dosa besar ni tuan-tuan maknanya termasuk al-kabair, dosa-dosa besar. Kerana apa? Ada hujah dia. Apa sebabnya? Apa alasannya? Apa dalilnya? Kerana barang yang datang padanya, yakni perkhabaran yang datang tentang cerita mengumpat ni daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada beberapa janji seksa yang bersangatan, janji seksa yang bersangatan beratnya, yang bersangatan dahsyatnya, seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Surah Al-Hujurat ayat 12. Panjang ayat ni tuan-tuan. Ceritanya pun panjang. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Kenapa para ulama menghukumkan mengumpat ni termasuk dalam dosa besar? Ada hujahnya, ada perbincangannya dalam ayat ni insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawata arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.